Okay, kita nak sambung lagi untuk applications of differential equation. So kita dah buat sampai nombor 7. Okay, kemudian kita nak tengok soalan nombor 8 under certain conditions, the rate of cooling of an object varies with the difference between the temperature of the object and the room temperature. Okay, jadi dalam this one will be the Newton's law. So bila kata rate of cooling, maksudnya the temperature of the object. Apabila masa meningkat, temperature of object akan semakin menurun. Okay, itu maksudnya rate of cooling. Jadi maksudnya katalah kita wakilkan suhu objek itu sebagai theta. So maksudnya bila T meningkat, so theta akan menurun. Maksudnya kita akan ada d theta dt, rate of change of temperature ni tadi, dia akan bernilai negatif. Jadi rate of cooling kita ni akan bernilai negatif dan dia akan berkadaran dengan perbezaan di antara temperature object dengan room temperature. Okay, so itu dia punya formulanya. Okay, jadi untuk soalan nombor 8 tu kita boleh formulanya adalah d theta dt. Ini adalah differential equation untuk mewakili rate of cooling. So saya ada negatif k, kemudian dia adalah theta tolak dengan theta naught. Katalah that room temperature tu is given by theta naught, where theta, okay, dekat situ ada given that the temperature of the object. Okay, kalau ada cikgu ada tersilap type sedikit kat situ, bukan tersilap lah, ada tertinggal sedikit maklumat, tolong betulkan. Given that the temperature of the object at any time t is theta, okay, and the room temperature is theta naught. Okay, tambah sedikit lah. Maksudnya temperature untuk objek tu adalah theta, manakala yang room temperature itu theta naught. Okay. Jadi kita sudah write down the differential equation to represent ataupun describe the rate of cooling. Okay, find a general solution of this differential equation. Okay lah. Apa lagi ada maklumat yang diberi tak? Given further that the room temperature is 20. Itu dibagi. Okay. So theta naught kita tadi samalah dengan 20. Okay, jadi untuk soalan A ataupun soalan 1, find the general solution. Okay, kita start lah dengan yang ini. So sini adalah negatif K. So sini adalah theta tolak 20. Okay, jadi saya akan separate. Okay, separate. So sini d theta, ni adalah negatif K dt. So saya akan integrate sebelah sini, integrate sebelah sana. Okay, so yang sini kita akan dapat ln theta tolak 20. Okay, samalah dengan kat sini ialah negatif kt tambah c. Okay, so yang ini kita akan ada theta tolak 20 sama dengan E kuasa negatif KT tambah C. So ini adalah E kuasa negatif KT darab dengan E kuasa C. Yang mana E kuasa C itu kita boleh gantikan dengan A. Okay, so ini adalah AE kuasa negatif KT. Okay. Jadi maksudnya kalau kita nak theta saja, dia adalah 20 tambah dengan AE kuasa negatif KT. So kita dah dapat satu general solution lah untuk this differential equation. Okay. Then kita lihat yang seterusnya. Okay, kita dah dapat persamaan satu. Jadi info-info yang seterusnya ini kita akan gunakan untuk mendapatkan nilai A dan seterusnya nilai K. Macam itulah. Okay. Jadi if it takes 12 minutes for the object to cool from 100 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Maksudnya suhu objek yang asal tu adalah 100 darjah Celsius. Okay. Jadi maksudnya kat situ saya dah boleh gunakan bila T sama dengan 0. Saya ada nilai theta tu adalah 100. 100 darjah Celsius lah maksudnya. So saya boleh cari nilai A dahulu daripada situ. Okay. Jadi maksudnya sekarang cikgu masukkan. Okay, theta ni sama dengan 100. Jadi ini adalah 20 tambah dengan A E kuasa 0.
Sebab T saya sama dengan kosong. Jadi yang ini adalah 1. Jadi A tambah 20 samalah dengan 100. Jadi saya punya A tu adalah 80. Jadi daripada situ sekarang ni kita dapat satu lagi. Daripada persamaan 1 tu saya ada sekarang 20 tambah dengan 80 E kuasa negatif KT. So saya dapat pula, satu lagi persamaan. Persamaan yang kedua menggunakan initial value T sama dengan kosong, theta sama dengan 100. Selepas tu dia mengambil masa 12 minit untuk dia menyejuklah daripada 100 kepada 50. Jadi maksudnya kita boleh lagi gantikan bila T tu sama dengan 12 minit, dan kita dapati bahawa theta akan menjadi 50 darjah Celsius. Jadi dekat situ kita boleh masukkan pula dalam persamaan yang kedua. Masukkan lagi 20 tambah dengan 80 E kuasa negatif K, T tu kita gantikan dengan 12. Jadi maksudnya sekarang saya ada 80 E kuasa negatif 12K ni, samalah dengan 50 tolak 20, 30. So yang ini kita boleh simplify lah. Bagi 10 bagi 10, senang sikit. 12K ni so samalah dengan 3. Ataupun E kuasa negatif 12K ni samalah dengan 3/8. Jadi untuk memudahkan kerja kita ni sikit, kita tukarlah E kuasa 12K ni samalah dengan 8/3. And then kita take ln on both sides. So hilanglah E ni. So sekarang saya akan ada 12K ni samalah dengan ln 8/3. So saya punya K ni samalah dengan 1/12 ln 8/3. So kita dah dapat so daripada information yang seterusnya, information dia ada maksudnya kita ada satu initial value yang ini, initial value yang ini untuk kita dapatkan nilai A. Yang asal tadi ialah mula-mula kita dapat persamaan 1, dia punya general solution. Kemudian satu information ini kita akan dapat pula nilai A. Nilai A, so seterusnya kita akan dapat persamaan yang kedua. Selepas tu ada lagi satu information dekat sini. So daripada situ kita akan dapat nilai K pula. Dekat sini saya dapat nilai A. So dekat sini pula daripada information yang ini saya dapat nilai K. Yang seterusnya apa yang diminta dalam soalan tu? Sekejap saya tengok soalan dia. Apa yang dia nak? Find the time taken for the object to cool from 50 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Jadi sekarang ni kita cuba nak mencari masa yang diambil. Kita tahu kalau dia nak menyejuk daripada 100 sampai 50, masanya adalah 12 minit. So sekarang ni kita nak tahu daripada 50 kepada 25 degree Celsius. So persamaan yang kita ada ni, kita boleh mengira masa yang diambil untuk dia menyejuk, maksudnya for the whole process. Kita boleh kira gunakan persamaan ini, iaitu daripada 100 yang asal tadi menjadi 25 darjah Celsius tu berapa lama masa yang diambil. Sebab kita dah mengambil kira semua nilai initial value tadi. Jadi maksudnya sekarang saya gantikan bila katakan theta saya tu sama dengan 25. So saya dah ada persamaan yang kedua ni tadi. So saya masukkan 25 ni samalah dengan 20 tambah dengan 80 E kuasa negatif K. K nanti sekejap lagi saya ganti sebab dia agak complicated kat sini. Kemudian yang kita nak adalah nilai T ni kan, berapa lama masa yang diambil itu. So saya boleh tulis ini sebagai 80 E kuasa negatif KT tadi. So samalah dengan 25 tolak 20. So ini adalah 5. Jadi maksudnya E kuasa negatif KT ni tadi adalah 5/80. 5/80 ataupun E kuasa KT saya adalah 80/5. So since I'm going to find nanti sekejap saya akan take ln dulu.
Okay, take loan on both sides supaya yang tinggal nanti adalah K saja, KT saja. So ambil loan ni hapus, jadi maksudnya kat sini KT sama dengan 80, loan 80/5. Loan 80/5 saya ambil loan supaya nak hapuskan this E lah. Okay. Jadi sekarang barulah saya nak mencari nilai T, masa yang diambil untuk dia turun sampai 25 darjah Celsius. Kemudian dekat sini barulah saya masukkan nilai K tadilah. Okay, 1/K. Jadi kita bolehlah masukkan nilai K tu tadi adalah 1/12, ln 8/3. Kemudian kita darabkan dengan ln 80/5. Okay, jadi hasilnya dekat situ bila kamu darabkan tu 1/12 tadi ln K. Okay, saya masukkan dekat situ. Okay, nilainya adalah T tu sama dengan saya dapat ni, kamu boleh tekan kalkulator. Yang ni boleh diringkaskan jadi ln 16. Tak ringkaskan pun tak apa. Okay, berapa tu? Nilai dia adalah 33.92 minutes. Okay. Jadi maksudnya untuk objek tu dia menyejuk daripada 100 darjah Celsius kepada 25 darjah Celsius, dia mengambil masa 33.92 minit. Okay. Jadi maksudnya dalam soalan tu, okay, daripada 100 darjah Celsius, okay, dia nak turun menjadi 50 darjah Celsius. Yang ini mengambil masa 12 minit. Okay. Kemudian daripada kemudian dia nak turun kepada 25. So daripada 100 sampai ke 25 ni pula dia mengambil masa 33.92 minit. Okay. So daripada sini ke sini 33.92 minit. Tapi dari sini ke sini 12 minit. So maksudnya untuk dia turun daripada 50 kepada 25, so samalah dengan 33.92 ni tadi kita tolakkan dengan 12 minit. Okay, jumlah masanya adalah 21.92 minit. So maksudnya objek itu mengambil masa 21.92 minit untuk dia turun daripada 50 degree Celsius kepada 25 degree Celsius. Okay. So itulah kegunaannya differential equation untuk kita mewakili satu-satu permasalahan untuk kita dapatkanlah apa-apa solution yang diperlukan. Okay. So itu adalah Newton's law. Kemudian yang soalan yang terakhir kat situ, sebelah soalan tentang population, tentang population growth lah. At any time t, the rate of increase of the population is due to the rate of birth alpha p dan the rate of death beta p. Yang mana okey, jadi sebenarnya dekat sini kita nak cerita tentang rate of increase of population. Jadi secara normalnya population kita memang akan sentiasa semakin meningkat dari sehari ke sehari. Sebab apa meningkat? Sebab dengan peningkatan kemajuan dalam perubatan dan sebagainya menyebabkan kadar kematian itu menjadi lebih rendah daripada kadar kelahiran. Jadi ramai newborn baby dapat dilahirkan dalam keadaan hidup dan sihat dan membesar. Kemudian golongan kalau golongan yang tua juga mereka mempunyai taraf kesihatan yang lebih baiklah dengan perkembangan teknologi perubatan yang terkini, kan ada hospital-hospital yang bagus dengan ubat-ubatan terkini. Jadi mungkin disebabkan itu maka populasi itu semakin meningkat dari semasa ke semasa. Jadi kita katakan rate of increase of the population ini dia adalah berkadaran dengan rate of birth tolak dengan rate of death. Okay. Jadi mestilah yang rate of birth tu lebih besar daripada rate of death. Itu dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan contohnya dalam peperangan, kalau macam sekarang ni ada pandemik dan sebagainya, kemungkinan rate of birth itu akan jadi kurang daripada rate of death. Rate of death jadi semakin tinggi.
Ya, jadi dekat situ nanti populasi akan semakin berkurang dan dia akan mempunyai nilai negatif. Jadi itu ceritalah tentang rate of population. Jadi sekarang ni we are talking in the normal situation. Jadi dia dah bagi dah dalam soalan tu, ini untuk soalan nombor 9. Jadi kadar pertambahan populasi itu, P ni untuk populasi, so it is given by, can be modelled by dP dt samalah dengan alpha tolak dengan beta kemudian darab dengan P. Yang mana alpha tu adalah rate of birth dan beta tu adalah rate of death. Kemudian show that P sama dengan AE kuasa KT, where A and K are constants, and then dia kata bila T sama dengan kosong, the population of the country, bila T sama dengan kosong ni, then P tu samalah dengan P naught. Dia tak bagilah dalam bentuk nilai population sangat besar kan, jadi kita wakilkan dia sebagai P naught. Kemudian dia bagi pula alpha tu samalah dengan 0.03 dan beta tu samalah dengan 0.02. 0.01. Ni rate of birth lebih tinggi daripada rate of death in the normal situation. Find the number of years taken for the population of this country to triple itself. Jadi kita katakan bahawa pertumbuhan populasi ini akan semakin meningkat. Jadi kita nak mencari dalam tempoh berapa tahun yang populasi ini dia akan menjadi 3 kali ganda daripada jumlah populasi yang asal. Jadi cikgu akan start dengan dP dt ni tadi. dP dt. So saya terus masukkan alpha tolak ini. So itu adalah tolakkan 0.02 P. 0.02 P. So maknanya yang ini saya akan bawakan P ke bawah dP. So ini adalah 0.02 dt. It's just a number lah, kat sini constant sajalah. So saya pun integrate macam biasa. So sini dapat ln P sama dengan 0.02 T tambah C. Jadi P ni samalah dengan E kuasa 0.02 T tambah C. So ini samalah dengan E kuasa 0.02 T darab dengan E kuasa C. So E kuasa C saya gantikan dengan A. Kat situ dia gunakan A kecil yang kita nak tunjukkan. Tak apalah, kita follow je lah. Ni tadi A. So E kuasa 0.02 T. Walaupun dekat situ yang kita nak tunjukkan itu hanyalah K, tapi sebab kita dah gantikan tadi dah gantikan K itu dengan alpha tolak beta. Ataupun kalau katakanlah dia minta nak tunjukkan yang K juga, so kamu boleh gunakan macam ni je lah. So kat sini dia akan jadi KP lah, macam tu. So K ni constant kita tu lah yang alpha tolak beta tadi. Jadi maksudnya boleh juga macam ni. Kalau nak follow dalam soalan tu lah. So sini dP, so sama dengan K dt. K dt. Lepas itu kita integrate. So sini dapat apa? Ln P sama dengan KT tambah C. Jadi kamu dapat P sama dengan E kuasa KT tambah C. So ini adalah E kuasa KT darab dengan E kuasa C. So kamu dapat lah So P sama dengan AE kuasa KT. So dapat tunjukkan lah. So kamu boleh bermula dengan macam ni lah sebenarnya. Gunakan yang K ni dahulu. Sebab saya tadi saya dah ganti terus. Yang K itu adalah sebagai alpha tolak beta. Jadi tak ada apalah, dia proses yang sama saja. Sebab alpha tolak beta tu is still a constant lah. Maksudnya constant dia tu adalah rate of birth tolak dengan rate of death tadi lah. Jadi dah dapat yang itu. Sekarang kita nak tahu bila masa dia jadi triple itself. Jadi maksudnya saya boleh gunakan saya tadi dah menggantikan nilai K tu. So saya ada yang inilah, P sama dengan AE kuasa 0.02 T tadi. Ini yang saya dah cari tadi. Sebab saya dah ganti terus nilainya. Lepas tu kita macam ni lah. Bila T sama dengan 0, dan kita ada P tu samalah dengan P naught.
Jadi gantilah tempat P itu adalah P0. So AE kuasa kosong. Jadi maksudnya A saya tu samalah dengan P0. Alright. Jadi sekarang cikgu masukkan pula. Saya masukkan dalam persamaan ini tadi, dalam persamaan satu ni tadi. So saya ada P samalah dengan P0, E kuasa 0.02T. So dah dapat macam ni. Kita nak cari berapakah T, when P the remaining ni, jumlah yang ada sekarang, dia akan sama dengan 3 kali P0, menjadi 3 kali ganda daripada populasi yang asal. Jadi saya just write kat sini lah, 3 P0, so sama dengan P0 E kuasa 0.02T. Now we are going to find out the values of T. Jadi yang P0 ni kita cancel. So 0.02T ni tadi samalah dengan 3. Nak hapuskan E ni kita pun take ln on both sides lah. 02T, so sini samalah dengan ln 3. Jadi yang ini ln E ni habis. So 0.02T samalah dengan ln 3. So my T is ln 3 then divided dengan 0.02. Jadi bila saya bahagikan tu, nilai dia ln 3 bagi 0.02, so kita akan dapat T tu samalah dengan 54.93 years. Yes, alright. So maknanya dekat sini after 54.93 years, then the population, the population will become triple lah, ataupun number of years taken for the population to triple itself is 54.93 years. Jadi yang ini adalah dia punya solution lah. Jadi kita boleh juga modelkan differential equation untuk rate of increasing of the population. Kita boleh wakilkan macam itulah. Dia yang asal ni sebenarnya ialah yang inilah, dp dt sama dengan kp. K ni is a constant. Sebabkan dia rate of increase, jadi kita tahu K ni adalah positif. Kalau K ni positif, maksudnya rate of birth dia lebih besar daripada rate of death. Sebab itu dia jadi populasi tu semakin meningkat. Kalau katakan K dia tu bernilai negatif, maksudnya rate of birth dia kurang daripada rate of death. Rate of death tu semakin tinggi. So dalam kes itu kita dapati populasi akan semakin berkurang. Dan nilai kat sini akan jadi negatif. Kesimpulannya bila T meningkat, P meningkat, nilai K kat sini positif. Bila T meningkat, P berkurang, maka nilai K dekat sini adalah negatif. Dan apakah K? K adalah rate of birth tolak dengan rate of death. So itu saja.